Tasawuf ni ilmu gharib, ilmu terasing. Sejak dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Terasing. Memang orang yang ditakdirkan ataupun dibukakan, dipertemukan dengan laluan ini mungkin tak ramai sepanjang zaman. Sejak dari dulu. Kau dah masing-masing lah. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, maka digerakkanlah untuk mendapatkannya. Tapi kenyataannya ilmu ini termasuk ghuraba. Ghuraba ni yang terasing. Terasing ni janggal. Janggal. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini ni. Dengan keadaan yang bermacam-macam. Kadang-kadang kenapa ilmu ni jadi terasing? Banyak sebab. Sejak dari dulu lagi. Ilmu al-khusyu' ni menurut Ubadah bin Samit ni yang meriwayatkan hadis tentang ilmu yang akan dikurangi, yang diangkat, yang akan diambil oleh Allah Ta'ala ni, kata beliau adalah al-khusyu'. Ilmu khusyu'. Ilmu ni lah ilmu yang mula-mula sekali yang Allah Ta'ala akan ambil, terik, cabut daripada manusia. Ilmu ni al-khusyu' disebut oleh Ubadah. Tapi hari ni orang tak kenal nama ilmu ni. Al-khusyu' hari ni orang sebut ilmu tasawuf. Istilah hari ni. Jadi kenapa kadang terasing? Banyak sebab lah. Salah satu sebabnya kadang-kadang kita rasa payah tasawuf ni. Antara rumutan-rumutan yang pernah kita dengar lah tentang tasawuf ni, kita payah mengaji tasawuf ni. Payah sebab tak kena anak kuci. Anak kuci tak kena. Kita duduk tengok besar mata apa ni? Kuci pitu pagar Allah. Duduk tengok besar. Padahal kalau ada anak kuci dia tu mudah sangat je buka. Puncanya kerana tak kena anak kuci. Jadi kita pernah dengar setengah orang bersungguh, payah tasawuf ni. Sebab tadi dia mengaji dia kata tasawuf ni, bila belajar tasawuf ni kena gini, kena gini. Tapi kalau tidak dapat bimbingan, pedoman, kekunci yang betul, memang rasa payah. Dan saya tak kata siapa dia, kita pun tepuh cara yang sama. Kita pun rasa gitu juga satu ketika dulu. Tapi kita sabar, kita belajar. Nampak kunci dia, oh rupanya taklah payah sangat seperti yang kita sangka sebelum ni. Kena ada kunci dia. Apa-apa hal pun kena ada kunci. Matematik pun gitu. Kau tak tahu kaedah sipil dia, formulir, memang payah ilmu tu. Tapi kalau reti formulir dia, payah jadi mudah sekali. Samalah benda-benda lain pun kekunci dia kena ada. Jadi menyebabkan ilmu ni jadi gharib, salah satunya kerana tanggapan yang salah, persepsi yang salah, sehingga dia rasa payah. Kali tak mau mengaji, payah mengaji. Tasawuf ni kena khusyuk, hati ingat, dah bila nak boleh gini. Tapi kalau dia belajar kunci dia tu, tidaklah semudah yang disangkakan, tidaklah sepayah yang disangkakan. Ada ikhtiar dan usahanya, dan dapat hasil-hasilnya kadang-kadang. Yang kedua, antara sebab lah dalam penelitian saya, kenapa ilmu ini jadi terasing sejak dari dulu, salah satunya tadi kerana dipandang sebagai susah. Lepas tu dipandang sebagai doktor dia juga. Dipandang oleh masyarakat doktor sebab apa? Kerana banyak fenomena masyarakat ni yang berbaju tasawuf tapi bernilai negatif kerana membawakan penampilan yang salah. Baju tu baju tasawuf, tapi pembawakan tu pembawakan doktor. Dulu pernah terjadi di tempat kita, ada setengah orang tu dia dapat kesedaran, keinsafan sikit, lalu dia berubah. Lalu dia buat apa? Dia lagi dalam hutang. Lagi dalam hutang tak sekarang. Kenapa? Kerana ada persepsi pandangan tersendiri lah. Jadi kita, aku dah boleh hidup dalam hutang gini. Aku nak hidup mana dalam hutang ni? Tak boleh. Jadi apakah tasawuf suruh gitu? Atau macam mana? Tapi perbuatan dia tu, penampilan dia tu nampak ciri-ciri tasawufnya. Orangnya tu kadang-kadang suka berzikir, suka datang ke masjid, tangan ada sebeh macam-macam. Penampilan, penampakan tu, ciri-ciri tu, kalau orang tengok,
Ada ciri-ciri yang orang sebut sebagai ahli tasawuf lah. Tapi bila tunjuk macam tu dia membawa persepsi, akhirnya orang takut. Kadang-kadang mulut orang jangan mengaji kita ikan ni kat gila ising. Kita dengar suara-suara ni ising. Mengaji kita ikan ni ising lagi. Kita nak tengok berapa orang jadi ising ngaji kita ni. Tapi itulah yang disebut-sebut. Dan ramai orang percaya. Yang secara kebetulan secara kebetulan mungkin berlaku beberapa kes di kampung dia tu, dia ngaji benda lain. Lepas tu jadi sasar dak saudara. Dia ada masalah lain, jadi nyakit lain, jadi tak betul. Cuma mungkin kebetulan sekali-sekala ni dia pernah pergi ngaji kita ikan tu. Orang kaya ni pergi ngaji kita ikan jadi gila dak saudara. Tersebar cerita. Ini persepsi dan banyak lagi lah.